ataupun ijmal. Kemudian musannaf pengarang kita dia sebut pula selepas daripada ijmal dengan secara tafsil. Apakah sifat yang wajib bagi Allah? Apakah sifat yang wajib bagi anbiya? Apakah sifat yang wajib bagi para malaikat? Dia kata fayajibu lillahi ta'ala 'ishruna sifatan wa hiyal wujudu wal qidam wal baqa'u wal mukhalafatu lil hawadith wal qiyamu bin nafs wal wahdaniyah. Ada tasydid ya, kalau tak ada tasydid tu tak betul. Wahdaniyah tak betul. Yang betul bahasa Arab wal wahdaniyah wal hayatu wal ilmu wal iradah wal qudratu was sam'u wal basaru wal kalam wa kaunuhu ta'ala hayyan wa aliman wa muridan wa qadiran wa sami'an wa basiran wa mutakallima. Maka wajib bagi Allah Azza wa Jalla itu 20 sifat. Ini nama 20 ini ma yajibu lillah, barang yang wajib bagi Allah, barang yang tidak terima ternapi sama sekali. Perkara tak terima sebelah balik, tidak. Perkara yang tentu sungguh. Wajib mukallaf mengetahui kesemua ini. Makna wajib mengetahui, wajib i'tiqad, wajib belajar. Bila tahu kena pegang putuh, kena simpul di dalam hati sebagai simpul yang tak boleh ingkar, tak boleh syak, tak boleh zan, tak boleh waham, kena penuh 100%, 20. Kalau syak 1% orang itu dibilang kufur. Kalau dia ada waham, ada zan 1% saja, hilangnya satu sifat daripada sifat 20 ni 1%, orang itu dibilang kufur. Wal'iyadzabillah. Sebab apa? Kerana apa? Pengarang kita dan ulama ahli sunnah wal jamaah yang mutaakhirin, yang berada di masa-masa kebelakangan ini, menjadikan silibus, menjadikan manhaj, cara untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala, dia menjadikan sifat 20 sebagai pokok. Patut kita tahu juga. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, kalau disoal ataupun kalau diminta kita untuk bagi penerangan, untuk bagi huraian syarahan tentang kenal Allah, kita guna kata cara kenal Allah mesti kena mengetahui sifat 20. Itu cara kita, silibus kita. Maka di masa belakang sangat-sangat ni, di masa kita lah, boleh kata kita kata masa sekarang, jadi diinti pula, dicela pula. Belajar sifat 20 adalah satu perkara yang direka-reka, ataupun perkara bid'ah yang tidak diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang tidak diajar oleh para sahabat, tidak diajar oleh para tabi'in. Katakanlah macam mana pendirian kita, dan apakah jawapan kita, apakah wajahnya, apakah dalil kita. Itu patut kita tahu juga. Maka bagi saya, sekadar yang Allah bagi dengan mutalaah kitab-kitab ulama rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihim, saya dapati bahawasanya
20 sifat ini dijadikan sebagai sifat yang wajib mukallaf mengetahui untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana 20 sifat ini adalah sifat yang diijma' oleh ulama di atasnya. Sifat yang diijma' oleh ulama di atasnya. Sifat yang disebut di dalam Al-Quran dan disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sifat yang sabit dengan dalil qat'i. Dengan sebab sifat ni sabit dengan dalil qat'i, sifat ni jadi ijma'. Bila jadi ijma', sifat ni tiap mukallaf tak boleh nak kosong, tak boleh nak peri dah. Wajib kena mengetahui. Itu sebabnya, itu faktornya, itu puncanya. Oleh itulah, siapa-siapa yang ingkar satu sifat daripada sifat 20 ni dibilang kafir, dibilang kufur. Maka adakah bila perkara yang seperti ini kita belajar dia dibilang salah? Dibilang salah. Macam mana nak bila salah benda yang perkara yang jadi benda yang putus, benda yang yakin, benda yang qat'i. Cumanya bentuk mengajar, bentuk menyampai itu saja berbezanya. Adapun tentang akidah, tentang akidah tidak berbeza daripada salaf sampai kepada khalaf. Khalaf terima daripada salaf. Tetapi sifat 20. Itu kita kena tahu kat situ. Mereka yang mengatakan bid'ah, cumanya hanya dia bukan dia nak ingkar sifat 20, dia nak mentashkikkan, dia nak meragu-ragukan orang awam. Bila dia meragu-ragu orang awam, dia boleh masuk, bila dia boleh isi apa yang dia kandak, dia nak isi. Dia nak tukar isi, nak tukar pengisian, dia nak tukar jadi pengisian yang lain. Pengisian 20 ni adalah perkara tidak diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kata sifat 20 tidak diajar oleh Rasulullah, sifat yang lain yang diajar baru adakah diajar oleh Rasulullah? Bentuk cara ajar baru memang tidak diajar oleh Rasulullah juga. Cumanya oleh kerana perkara ni sudah ada di dalam Al-Quran, itulah yang jadi sebab bagi kita belajarnya, wajib kita belajarnya. Bila ada dalam Al-Quran, tak salahlah kita belajarnya. Itu makna, itulah ringkasnya ulama kita menjadikan sifat 20 ini sebagai silibus untuk nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita buat andaian. Kata kita tak usah bilanglah siapa di sana tu siapa. Kita cuba kita soal, adakah awak beriktikad dengan kewujudan Allah, dengan adanya Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada seorang daripada orang Muslim, orang mukmin ingkar. Tentu dia kata ya. Adakah awak beriman dengan sedianya Allah, ada Allah dengan tidak ada awal? Memang jawab dengan na'am ke semuanya. Adakah awak beriman dengan kekalnya Allah? Memang jawab dengan okey, dengan na'am ke semuanya. Oleh itu, itulah makna akidah yang ijma' di atasnya. Apa awak nak kata sekiranya seorang itu kata Allah tak ada, Allah itu baharu, Allah itu binasa, Allah itu serupa dengan yang baharu, Allah itu ada yang mengadakan dia, Allah itu berbilang, Allah itu mati. Apa nak kata? Itu kafir. Bukan kata kalau nafi 100% wujudullah, kafir. Nafi sebagaimana yang saya kata tadi 1% saja. 1% saja, maka kufur lah, kafir lah.
Tak boleh syak tentang ada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana demikianlah Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala wa nafa'ana bih, dia kata iman wal imanu asluhu wahidun fi ahli. Iman itu pada asalnya satu saja pada ahlinya, tidak berbeza. Iman anbiya, iman malaikat, iman sahabat, iman kita sama saja hak asal iman. Sebab tetap keyakinan tetap ada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Sama siapa kurang tertanggal iman. Kurang 1% tanggal iman, sama saja pada asalnya. Kita semua kena beriman dengan wujudullah, qidamullah, baqa'uhu, mukhalafatuhu, qiyamuhu, wahdaniyatuhu, hayatuhu, ilmuhu, sama saja. Tidak berbeza pada asal iman, pada rukun iman tak ada beza. Adapun yang lain daripada 20, yang lain daripada 20, ada setengah daripadanya sudah terkandung maknanya di dalam 20. Sebab tu cukup dengan kata kalau kita beriman, kalau kita belajar ada kita faham 20, sifat-sifat yang lain termasuk di dalamnya. Sebab itulah bila siapa kenal 20 berartinya orang itu kenal Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ni Allah taufik dan ilham kepada ulama ahli sunnah wal jamaah. Tak sama dengan kita belajar tauhid yang dibina dengan tauhid 3. Kita belajar dengan tauhid 3 itu tak sampai kepada peringkat tak sama dengan belajar sifat 20. Kerana tauhid 3 dengan dia betul dengan secara umum, serta mengandungi di dalamnya beberapa kesilapan, beberapa kesalahan. Adapun orang belajar sifat 20 tidak ada satu pun kesilapan dan kesalahan di dalamnya. Beza jauh. Cuba kita tengok tarjamah dia. Maka wajib bagi Allah Ta'ala wa Jalla itu 20 sifat. 20 ni dia panggil sifat. Kita kena di dalam akidah ahli sunnah, di dalam tajuk bicara ahli sunnah wal jamaah, dia ada bagi kita di sananya dia panggil zat, ada di sananya sifat, ada di sananya nama, ada di sananya dia panggil tasmiyah, ada di sana dia panggil wasfun. Itu istilah-istilah di dalam ilmu akidah. Kita nak baca kitab akidah supaya kita dapat faham dengan betul molek, kita kena faham istilah itulah. Ada apa perbezaan perbezaan antara wasf dengan sifat. Ada apa perbezaan antara sifat dengan nama, alismu, nama. Walau bagaimanapun dengan secara ijmal dulu, kita wajib i'tikad ada bagi Allah Subhanahu wa taala dengan secara ijmal beberapa sifat kamalat, beberapa sifat kesempurnaan, dan ada bagi Allah sedia kala baginya beberapa al-asma al-husna, nama-nama al-husna. Maka di antara sifat-sifat dia yang kamalat, ni yang kita nak belajarnya, yang kita kena tahu 20. Makna sifatnya asal bila kira dengan secara ilmu, dia panggil ilmu falsafah nama dia. Perkara dia ada dua, satunya zat, yang keduanya sifat. Dua tu saja. Perkara yang jadi sebagai jadi asas, dia panggil zat, dan yang tupan padanya, yang berlaku pada benda asas tu, itu dia panggil sifat. Misalnya pokok kayu. Pokok kayu
Itu dia panggil asas. Seperti ini meja, ni panggil asas, ni panggil zat. Maka meja ni ada kalanya berwarna putih, ada kalanya dia berbentuk 4 persegi, 3 persegi. 3 persegi, 4 persegi putih dia tu, itu nama dia sifat. Benda yang duk berlaku pada dia, benda yang ada pada dia. Benda hak hubung kait dengan dia tu, perkara hak hubung kait dengan dia ni, dia tak boleh kita nak pergi cari dia saja, nak pergi beli dia saja, ada cara dia, tak boleh. Dia kena ada pada perkara asas dia. 4 persegi ni tak ada 4 persegi saja, tak ada pada yang lain. Ada tak 4 persegi saja, tak ada pada yang lain. Maka 4 persegi ni nama dia apa? Nama dia sifat. Dia berlaku kat mana? Berlaku kat kayu. Kayu tu nama dia zat. Sebab tu ulama usuluddin takrif sifat maqama bi ghairi. Perkara yang berdiri berlaku pada yang lain. Maka perkara yang berlaku pada yang lain ni, ada kala berlaku sungguh sahaja, ada kala berlaku sampai kepada peringkat ada. Maka yang sungguh saja, ada kala yang sampai pada peringkat ada, kedua-dua nama sifat kedua-dua. Kalau yang sungguh, pada istilah ulama kalam, ulama falsafah, bahasa Islam ni, dia panggil amrun i'tibari. Kalau sampai tangga ada, dia panggil ma'nan. Dia panggil sifat wujudiyah, sifat yang bangsa ada. Itu tak mesti belajar, tak wajib belajar. Kalau orang tak pernah dengar, ini ilmu kalam yang sesak. Sesak aku tak faham. Jadi rasa nak hukum orang sesak. Kita belajar matematik pun sama aja. Benda-benda yang sama, tak beza jauh panggil. Di dalam cara mendalami ilmu ni, ahli dia tu begitu ahli dia. Tak salah, tak dibila salah, kerana dikira hakikat benda. Maknanya begini, perkara yang tupah, bahasa petani panggil tupah. Boleh faham tupah? Tak boleh faham. Bahasa sini panggil apa, Azri? Tupah. Tupan. Tupan ni, saya tak ada rumah, saya mari kat rumah saudara sini panggil tupan lah. Tumpang dengan NG belakang, tupang. NG belakang. PANG TU tumpang. Tumpang. Kalau petani panggil tupan dengan in saja. Tupan gitu. Kalau kita almarhum Ayadi, dia masuk nung ya. Dia ada tupan. Macam tu. Maknanya kena faham bahasa lah dulunya. Mana bahasa saya ni satu lemah di segi bahasa. Melayu pun lemah. Kalau Inggeris tu buta huruf langsung dah tak faham langsung cakap Melayu pun Melayu buat sendiri gitu aja. Bukan Melayu Malaysia, bukan Melayu Singapura, tak. Melayu saya sendiri gitu. Hipung-hipung talfik lah. Hak petani gatik, hak Malaysia gatik, hak Indonesia gatik, capu gitu. Buat jadi satu bahasa supaya semua tak faham. Bila capu tak boleh, susah nak faham. InsyaAllah boleh faham lah. InsyaAllah boleh faham. Ini maknanya begini. Contohnya, kalau tuan guru saya almarhum Ayadi buat contoh hak orang-orang awam biasa, dia boleh nampak. Contoh seperti garam masim dia. Garam ni sebagai asas. Masim itu perkara yang tumpang pada garam. Garam tu nama zat, masim itu nama dia sifat. Kalau daun kayu, daun pokok tu, daun tu nama zat. Warna color dia hijau ke, bentuk tu nama dia sifat dia. Sifat bagi daun kayu, nama dia sifat.
Maka sifat ni dia ada dua. Seperti daun kayu, dia ada berbentuk panjang. Panjang dia tu bukan ada. Panjang dia tu nama dia potongan, dia bentuk ya. Bentuk bukan ada. Daun kayu semuanya bentuk macam tu, nama dia sifat daun kayu. Tapi sifat tu sifat kira-kira saja, bukan ada. Adapun hijau dia tu ada. Hijau dia tu ada. Nama sifat ada dua. Sifat yang bahasa kira-kira, sifat yang bahasa ada betul-betul. Hijau ada. Kita nak tahu kat mana. Itu istilah. Nak tahu kat mana antara dua sifat. Sifat sungguh dan sifat ada tu. Kita nak tahu kat mana. Kaedah dia. Kaedah dia, kalau yang bahasa sungguh, yang sungguh itu kita nak kata kepada dia, kita nak bangsa kepada dia benda ada tak boleh. Misalnya panjang. Panjang tu kita nak kata putih boleh ke tak? Tak boleh. Panjang kita nak kata sejuk boleh ke tak? Tak boleh. Panjang kita nak kata panas tak boleh. Itu panjang bukan perkara ada. Kalaulah perkara ada, kita boleh mensifatkan dia, kita boleh bangsa kepada dia perkara-perkara yang sungguh. Seperti kita kata panjang merah ini, merah ini banyak, merah ini sudah lama, merah ini baru. Boleh kita kata ke dia? Boleh tak kata merah baru? Boleh. Merah ini sudah lama? Boleh. Merah itu benar ada. Adapun lama boleh tak kita nak kata lama ini lama? Tak boleh. Lama ini baru? Tak boleh. Boleh tak? Sudah lama ni, lama ini baru? Tak boleh. Lama ini panjang, lama ini pendek, lama ini panas? Tak boleh. Faham lama? Lama masa jarak jauh tu dipanggil lama. Itu lama bukan perkara ada. Baru bukan perkara ada. Perkara faham saja. Perhati saja. Itu di dalam istilah ilmu kalam. Maka bila nisbah sifat kepada perkara baru begitu. Begitu juga bila kita bincang tajuk Allah, kalau berbanding dengan perkara hak baru, begitulah. Kalau kita kata qudrat Allah. Boleh ke tak kita nak kata qudrat Allah itu, maaf saya lengah kena betul kaki sikit. Qudrat Allah qadim, sedia, boleh tak? Qudrat Allah sedia, boleh? Boleh tak kita bangsa begitu? Qudrat Allah baqa, boleh tak? Kekal. Tak berani. Boleh. Memang wajib. Qudrat Allah qadimah. Qudrat Allah baqiyah, yang kekal. Qudrat Allah mukhalafatuha liqudratil hawadis, menyalahi bagi segala yang baru. Boleh kita mensifatkan dia dengan sifat-sifat yang bahasa sungguh. Oleh kerana demikianlah ulama usuluddin, ulama kalam kata qudrat ni sifat wujudiyah. Hakikat wallahu alam. Nisbah dengan Allah wallahu alam, kita tak tahu hakikat dia. Tapi kalau kira dengan kaedah ni, tentulah qudrat ini sifat wujudiyah. Dengan dalil kita boleh mensifatkan dia, kita boleh bangsa kepada dia sifat-sifat yang bahasa sungguh. Adapun sifat-sifat yang bangsa sungguh tak boleh kita mensifatkan dia dengan sifat wujudiyah. Tak boleh. Kalau kita nak kata kidam itu kuasa, kidam itu mengetahui, kidam itu bercakap, boleh? Sedia mengetahui, sedia bercakap, sedia mendengar, sedia itu melihat, boleh? Tak boleh. Oleh itu sedia bukan ada. Kerana tiap-tiap sifat yang bangsa sungguh, dia tidak bersifat dengan sifat wujudiyah. Tiap-tiap sifat yang wujudiyah, dia boleh bersifat dengan sifat yang bahasa sungguh.
Begitulah lebih kurang. Adakah perkara tu wajib? Tak wajib. Tetapi bila kita nak faham di dalam ilmu akidah yang ditulis oleh ulama, mesti kita kena faham waktu. Kalau tak faham perkara itu, kita baca semacam baca duduk di atas udara lah. Naik ke langit pun tak sampai, turun ke bumi pun tak sampai. Anyuk gitu. Kita nak taswir, kita tak nampak surah, tak nampak gambar, tak nampak apa yang nak cerita, nak bagi tahu oleh pengarang dia. Mana 20? Yang manakah 20? Iaitu wujud. Satu, kesemua mukallaf mesti mengetahui, mesti i'tiqad, mesti percaya 100%, kena terima 100%, kena kata dalam hati, okey, ya, wujud ada Allah. Itu rukun iman yang pertama-tama. Beriman dengan Allah, beriman dengan kewujudan Allah. Kena beriman dengan kata adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ada sungguh, bukan perkara khayal, bukan perkara cerita, bukan perkara apa kalau bahasa petani kata bari-bari. Cerita-cerita plesuha masa ribuan tahun dulu. Bukan. Allah ni bersifat dengan wujud ada. Lagi pula qidam, ini yang diijma', tidak khilaf. Yang kedua qidam. Qidam bahasa Melayu kita diterjemah kata sedia. Bahasa Melayu. Maksud dengan sedia, nisbah dengan Allah, tidak ada awal baginya. Ataupun supaya mudah faham lagi, tidak ada awal bagi adanya. Tidak ada permulaan bagi adanya. Adanya tidak ada permulaan. Untuk kita faham. Untuk kita faham, untuk menyampaikan akidah. Tetapi kalau di dalam tajuk ilmiah, tajuk ilmiah tak tepat lagi, tak salah lagi kalau bercakap macam tu. Sebab qidam ini sifat bagi Allah, bukan sifat bagi wujudullah. Kalau kata tidak ada permulaan bagi adanya, maknanya qidam sifat bagi wujud Allah, bukan sifat bagi Allah. Boleh faham? Tak boleh faham. Sekarang kita ada bila sifat Allah. Allah zat, sifat dianya wujud, qidam, baqa. Qidam ni sifat Allah dengan mana tidak ada permulaan bagi Allah. Allah tidak ada awal baginya, tidak ada tarikh lahir. Mudah, tidak ada tarikh lahir dia. Dia bermula kat mana? Dari mana dia mula? Tidak ada permulaan baginya, bagi Allah. Itu ulama kita kata la awwala lahu. Kalau kita bercakap macam ni, tidak ada awal bagi adanya. Adanya tidak ada awal. Maka ada itu sifat Allah, bukan Allah. Kalau kita kata tidak ada awal bagi adanya, mana qidam ini sifat bagi ada Allah, bukan sifat bagi Allah. Betul juga akidah. Sebab tu saya kata akidah tak salah. Tetapi di dalam ilmiah salah. Sebab kata salah, sebab sekarang kita duk bilang sifat bagi wujud ke sifat Allah. Dia bila sifat Allah. Bila sifat Allah kena hurai sifat Allah lah. Adapun kalau kita nak menyampai dengan secara umum, kita kepada orang awam, kita wajib beriman Allah ada dia, tidak ada permulaan. Itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita dua. Satu bentuk akidah, yang kedua bentuk ilmu. Bentuk ilmu. Akidah tidak ada awal bagi Allah, tidak ada permulaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka qidam ini salah satu daripada satu sifat yang dipertikaikan, ataupun sifat yang dikritikkan di dalam
akidah kita ahli sunnah wal jamaah, dikritik oleh para musyabbihah, ahli ulama daripada musyabbihah. Dia kata salah satu daripada perkara bid'ah, salah satu daripada perkara salah di dalam menyapai sifat 20, iaitu menyabitkan kidam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kidam tidak ada sebut di dalam Al-Quran, tidak ada sebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih lagi, kidam ini di segi bahasa makna perkara yang sudah lama. Perkara yang lama, perkara yang lalu masa di atasnya lama panggil kidam. Perkara tu nama qadim. Sifat dia bila lama masa dia tu dipanggil kidam. Maka Allah Subhanahu wa taala dia sendiri tidak mensifatkan dia dengan kata kidam, tak kata dia qadim. Dan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis pun tidak mensifatkan Allah dengan kata qadim. Maka tak boleh kita nak menyabitkan sifat dengan tidak sabit daripada Al-Quran dan daripada Al-Hadis. Itu katanya. Sekaligus sepitah lalu. Nampaklah caranya. Nampak tak? Betul tak? Lebih lagi masyarakat kita, seperti masyarakat kita Singapura ni, masyarakat maju sikit lah. Kiranya intelek sikit lah. Belajar belaka, mudah nampak sikit. Betul. Betul. Mudah betul lah. Bagi kami orang bahasa sana panggil orang tak maju, orang darat. Orang darat ni macam orang Arab, orang darat Mekah lah. Orang darat Arab ni dia panggil orang Badawi. Badawi ni orang darat. Faham orang darat sini? Boleh faham? Tak faham? Di darat lawannya maju dia panggil hilir. Hilir ni benda dia duduk sebelah rendah. Kalau darat ni duduk tinggi kok bukit-bukit, yang para kambing kok bukit tu nama dia orang darat, nama dia. Orang tak maju lah. Tak pakai selipar, tak pakai baju, dia duduk dengan kambing gitu ya. Maka orang darat dia hati keras. Keras sikit. Kalau dia bawa macam mana, orang mari nak ubah dia tak payah terima lah. Kerana dia tak fikir-fikir dah. Aku turut abauna, aku turut tok nenek kami dah. Begini dah. Ada kebaikannya. Orang keras tu ada kebaikan dia juga. Sebab apa? Sebab orang-orang maju ni dia pandai menipu. Dia pandai menipu, faham? Tipu. Bila tipu, orang yang mudah terima dia orang maju. Orang maju dia mudah terima. Kadang dia orang menipu, dia pandai. Dia basuh otak. Kita pun suka, kita aku cerdik juga, aku nampak juga. Dia mudah nampak dia sama cerdik dia je. Hak sungguh sama bodoh je. Okey, sama cerdik, sama-sama bodoh dia. Tapi orang darat, mun cerdik dah aku tak terima. Akhirnya bila kita lambat terima tu, kita ada huraian, ada kajian di dalam lambat tu. Bila kita terima, kita tak ada kajian. Tak ada kajian, kita terima terus gitu. Bila nyata salah, salah pun aku pergi dah pakai terus lah. Itu tepat kekurangan dia. Kita lambat terima, kita buat kajian. Hari-hari kita fikir, kita nyata bukti, nyata perkara benar. Alhamdulillah. Sebab tu perkara dakwah ni jangan jangan segera kita terima, jangan segera kita tolak. Habis lagi masyarakat cerdik sangat bahaya. Masyarakat cerdik sangat bahaya. Yang dok kena tipu banyak ke masyarakat cerdik lah. Orang cerdik itulah dia pandai menipu. Pandai menipu dan mudah terima. Oleh itu sifat kidam ya memang kalaulah kita tengok tidak ada di dalam Al-Quran, satu kali sebut dalam Al-Quran Al-Qadim kan, dalam surah Yasin. Hatta adakal urjunil qadim.
Allah Subhanahu wa taala mensifatkan wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim. Seperti mayang tamar yang lama. Ranggah-ranggah dia tamar tu tepat buah dia tu yang lama, yang usang. Yang sudah bertahun-tahun dia jadi kecil, ada bengkok gitu sikit. Satu kali yang sebut qadim. Qadim dengan makna yang lama. Tidak ada di dalam Al-Quran. Allah tidak kata dia tu qadim. Tak seperti dia kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa huwas sami'ul basir. Dia mensifatkan dia dengan qadir, dia mensifatkan dia dengan sama' basar. Beberapa ayat yang Allah mensifatkan dia begitu. Kata dia alim, banyak. Tetapi qadim tak ada di dalam Al-Quran. Di dalam hadis, di situ tepat hadis lah yang tepat kita mesti teliti. Tak boleh selalu kita terima, tak boleh selalu kita tolak, kerana hadis ini sangat-sangat rumit. Banyak problem dia, serta bilangan dia tu banyak. Bilangan dia tu banyak, hampir 1 juta hadis. Bukan Imam Ahmad dia ingat 700,000 hadis. 700,000 hadis Imam Ahmad yang dia hafal, yang dia ingat. Maka di dalam 700,000 hadis tu kita nak pergi kata yang kita tak tahu, kita nak pergi kata tak ada. Situ hak jadi satu problem. Nak kata tak ada memang satu perkara yang ringan, mudah nak sebut di lidah. Bagi kita orang yang tidak ada sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadzabillah, Allah menghilangkan sifat warak, sifat takut, sifat berwaspada di dalam agama. Allah buang wal a'yadzabillah. Orang-orang yang Allah bagi sifat takwa, orang yang Allah bagi warak, lebih lagi orang yang sangat-sangat mahir di dalam ilmu, bila yang dia tak jumpa, dia kata aku tidak tahu. Bukan dia kata tak ada, aku tidak mengetahui. La adri, ma adri, aku tidak mengetahui. Sebab memang di sana boleh jadi ada di sana beberapa hadis yang banyak yang tak sampai, yang tak sampai kepada ahli ilmu. Kalau kita belajar, kalau kita baca di dalam khilaf-khilaf ulama, kita akan dapat temu. Sebab apa? Sebab apakah ulama kita khilaf? Di antara sebab bagi khilaf ulama, selalu ulama kita sebut, bila kita baca temu, kerana tidak sampai hadis kepadanya. Tak sampai hadis. Hadis ada di sana, yang menyabit kerana sampai hadis kepada dia. Banyak perkara yang seperti itu. Imam Ahmad satu ketika dia fatwa, kamar dia fatwa yang kedua, dia menyabit dengan dia menyalahi dengan fatwa yang pertama. Kerana kali yang pertama tak sampai hadis, kali yang kedua sampai hadis, dia fatwa dengan sampai hadis. Begitu banyaknya buktinya. Banyaklah buktinya. Begitu juga kalaulah tajuk kita kidam, kalau kita kembali kepada al-hadis, sepitah lalu bagi kita yang jahil ini, kita kata tak ada mensifatkan Allah dengan kata kidam di dalam al-hadis. Tetapi bagi ulama kita, bila dia selidiki, dia buat kajian, dapati di sana ada hadis. Satunya hadis yang dhaif, tetapi dijadikan kaedah juga, dimasuk juga untuk jadi akidah. Jadi akidah Islamiyah, akidah yang wajib i'tiqad. Oleh kerana hadis yang dhaif ini tidak menyalahi dengan dalil akal.
tidak menyalahi dengan waqi'. Sebab itu Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi di dalam kitab dia Al-Asma'i was Sifat, dia menyabitkan sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Asma'i was Sifat dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Imam Al-Baihaqi ulama hadis. Dia ulama hadis tu tokoh dia, ahli dia, orang yang berkeahlian di dalamnya. Kalau kita nak tengok, kalau kita nak tahu sifat-sifat Allah hak sabit dengan Quran hadis, kita baca kitab Al-Asma' wa Sifat bagi Baihaqi lah yang paling lengkap, paling lengkap dalil dia. Murak dengan Quran, murak dengan hadis. Maka dia bawa mari sifat Allah, sifat kidam, dia bawa mari dalil Al-Quran, dia bawa mari dalil hadis. Di antara dalil hadis, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Asma' Al-Husna di satu riwayat. Di dalam satu riwayat ada nama Al-Asma' Al-Husna kata Al-Qadim. Hadis tu riwayat dia dhaif, tetapi dhaif pun boleh berhujah di sini kerana satu tidak menyalahi ataupun dia bersamaan dengan dalil akal. Yang kedua, diijma' oleh ulama di atas mensifatkan Allah dengan kidam. Ijma'. Ulama semua ulama ijma' kata Allah bersifat dengan kidam. Walau hadis dhaif, tetapi yang kita berpegang sungguhnya dengan ijma' ulama. Dan juga di sana sabit di dalam hadis yang sahih, paling rendah hadis hasan. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca ketika masuk masjid, doa masuk masjid. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Sebelum daripada Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, Rasulullah dia ajar, dia suruh kata a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Itu ada hadis, ada. Sebab tu yang saya kata tadinya, orang-orang darat ni dia keras perut pun ada faedah bagi dia. Akhirnya akan jumpa perkara yang benar. Ulama kita masya-Allah, dia jauh, dia pergi jauh dah. Kita baru nak ikut belakang ni, kita kata dia salah. Memang itu jangan gaduh. Kita orang baru, walau kita nak maju sejauh mana, naik sampai kepada angkasa pun, jangan gaduh. Boleh jadi orang dulu lepas sebelah sana angkasa lagi. Cuma dia tak cerita pada kita aja. Kita baru duk khoyar ya. Dia sudah sana dah, lepas sana dah. Itu mana sebab tu ulama kita ahli sunnah dia menetapkan masuk al-qidam, dia memang jadi akidah. Kerana satu sabit dengan hadis, yang kedua sabit dengan dalil akli yang qat'i, yang ketiga sabit di dalam ijma' ulama, sabit dengan ijma' ulama. Mana kita nak nafi macam mana lagi, nak tolak macam mana lagi? Semacam tolak saya, tolak tagih dah, ni lekat kat dinding dah. Tak boleh dah. Kalau talak tuan-tuan tu boleh lagi rebah. Talak saya tak rebah dah, mati ya. Mati. Dia panggil back dia ni gagah, dia panggil. Kidam ni nampak sekaligus nampak lemah, tetapi dia ni sudah menyandar kepada back dia ni, belakang dia ni sangat-sangat kuat. Apa? Di antaranya ijma' ulama. Yang kedua dalil qat'i. Itu nama dia, perkara yang jadi backup dia, yang jadi menyandar dia, sandaran dia. Qidam, tidak ada yang bersifat. Salah satu patut di dalam akidah ni mesti kena kita fokuskan tajuk qidam. Kita kena fokus satu lagi, iaitu tidak bersifat dengan qidam dengan ini makna, melainkan Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya sahaja. Jua, tidak ada yang lain daripada Allah bersifat dengan qidam
Dengan ini makna kidam apa? Tidak ada permulaan baginya. Allah saja dan sifat ma'ani bagi Allah saja. Qudrat, iradat saja bersifat dengan kidam, dengan ini makna. Adapun yang lain daripada Allah, kesemuanya bersifat dengan dhi bagi kidam. Gulawai kidam iaitu bahru. Semua bahru ke semua. Siapa-siapa yang menyabitkan kidam dengan ini makna kepada yang lain pada Allah, maka dihukum kafir, dihukum kufur. Siapa kata lain daripada Allah tidak ada permulaan baginya, orang itu kafir. Langit tidak ada permulaan, bumi tidak ada permulaan, air tidak ada permulaan, matahari tidak ada permulaan, itu kafir. Kesemua wajib kita i'tikad kata bahru. Ya, diadakan dia oleh Allah, dimengadakan dia oleh Allah. Karena Al-Quran kata qulillahu khaliqu kulli syai'. Katalah engkau ya Rasulullah, Allah menjadikan semua perkara. Semua perkara yang ada ni dengan dijadikan dia oleh Allah. Sebelum daripada Allah menjadikan dia, dia bersifat dengan adam, sifat dengan tak ada. Namun ma'dum, benda tak ada. Tiap-tiap benda ada kemudian daripada tidak ada, nama dia bahru. Bahasa Melayu panggil bahru. Siapa kata qadim? Itu ingkar Al-Quran. Ingkar Al-Quran. Siapa ingkar Al-Quran? Natijah dia kufur wal'iyadzabillah. Oleh itu kita kena fokus. Sebab ada di sana ajaran yang mengatakan alam ini qadim bin nau. Alam ini qadim bin nau. Ajaran orang sains tentu dah satu. Orang ahli sains, bukan orang Islam tu. Dia kata alam qadim, setengah daripada ahli sains. Setengah pada ahli sains tu dia tak terang. Alam ini mari daripada apa? Pecah bom, macam-macam cara khayalan dia tu. Ada satu pada ahli sainsnya, alam ini qadim. Qadim bin nau nama dia. Mana qadim bin nau? Mana tidak ada perkara yang baru, melainkan ada perkara yang baru sebelumnya. Perkara yang baru sebelumnya, ada perkara yang baru sebelumnya dengan tidak ada permulaan. Itu qadim bin nau nama dia. Itu ajaran Ibn Taymiyah dan pengikutnya. Ibn Taymiyah dia ajar alam ini qadim bin nau, baru afrad nama dia. Afrad ni mana satu-satu dia ni. Bandingnya, contohnya kita baru, ayah kita baru, ayah bagi ayah kita baru. Afrad dia satu-satu. Tetapi kira nau bagai dia, jenis dia, satu-satu ni tidak ada satu yang baru, malaikat ada yang sebelumnya. Tidak, kita baru, ada sebelum kita ayah kita, sebelum ayah kita ada ayah dia, ada, tidak ada permulaan. Itu kufur. Imam Ghazali kata kafaral bithalathatin kafaral falasifatul ida fi nafyiha wa hiya haqiqatan musbatah. Dengan tiga perkara jadi kufur ahli sains. Ahli saintis Islam khususnya jadi kufur dengan sebab tiga perkara. Di antara tiga perkara, satunya hudutsu awalim, bahru sekalian alam. Dia ingkar kata alam ni bahru, dia kata alam qadim. Sedangkan alam ini qadim, alam ini alam ini hakikatnya bahru. Dia ingkar kata bahrunya, dia kata alam qadim. Itu di antara satu daripada tiga. Oleh itu kita kena fokus sebab ada ajaran yang salah. Ada ajaran yang salah masuk di dalam masyarakat, masuk di dalam masyarakat kita orang ahli sunnah, masyarakat orang Islam. Di antara kalau nak tengoknya banyak sumber rajak lah. Kalau kita baca dalam kitab Ibn Taymiyah kita akan jumpa. Di antaranya anak murid dia, pengikut dia yang sangat-sangat, iaitu
tuan pensyarah akidah At-Tahawiyah nama Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi. Baca syarah dia, kata syarah akidah At-Tahawiyah adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salaf. Akidah salaf. Tata dia sebut sana qadimun bila ibtida, baqin bila intiha. Akidah Ahlussunnah semua daripada salaf. Cuba dia lagi kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salaf Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Dia yang mati di awal-awal Qarun yang keempat. Dia kata dia cerita dalam kitab dia, ini akidah Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani dan Imam Abu Yusuf, sahabat lagi Imam Abu Hanifah. Dia ceritanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Awal kitab dia hadza zikru bayani aqidati Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kitab dia akidah Ahlussunnah, dia nak menerang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Naqulu bitaufiqillah innallaha wahidun la syarikalah. Allah satu, tidak ada kongsi baginya. Sampai pada qadimum bila bertida. Allah qadim dengan tidak ada permulaan. Baqin, Allah kekal bila intihak, dengan tidak selesai, tidak habis. Bila di situ Ibnu Abil Izzi dia hurai, dia buat syarah Ibnu Taimiyah. Dia inti sifat qidam dan dia menyabitkan tasalsul yang wajib, iaitu alam ini qadim bin nau di sana. Dia sebut. Walau bagaimanapun kita ambil ini sebagai basic, sebagai latar belakang Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab ni sebagai latar belakang Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita nak ajar kanak-kanak pun, inilah akidah kita Ahlussunnah. Kita kena kejap kemah mengukuhkan hak ni lah. Asas qidam, Allah tidak ada permulaan baginya. Baqa bahasa Arab, bahasa Melayu kekal, tidak binasa, berterusan adanya. Dia ada, dia tidak hilang, tak habis. Itu kata baqa. Kita di dalam syurga baqa juga, syurga neraka baqa juga, kekal juga syurga neraka. Tetapi tak baqa Allah, nama dia baqa zati, baqa yang dia jenis baqa wajib akli, nama dia, perkara yang tak terima ternapi. Adapun baqa kita nama baqa aridi, baqa kerana lain, kerana Allah mengekalkan kita. Bukan jenis kita jenis binasa. Jenis kita jenis tak tahan, boleh habis kita. Tetapi bila Allah takwil binasa, kita tak binasa lah. Tak binasa kita tu kekal, kita nama kekal aridi, kekal kerana Allah tak memberi binasa. Adapun kekal Allah nama kekal zati, jenis zat dia tu kekal. Dia begini, saya selalu buat contoh supaya contoh bodoh-bodoh. Api panas, air yang kita masak letak di atas api panas, kedua-dua sama panas. Api panas, air panas. Tetapi api itu nama panas dia panas zati, air panas dia panas aridi, nama dia. Apa makna api panas zati? Jenis api dah panas, tak payah memanaskan. Jenis dia, zat dia. Adapun air, jenis dia bukan jenis panas, jenis dia jenis sejuk. Tetapi panas dia dengan kerana dipanaskan dia oleh api, kita memanaskan dia. Itu nama aridi. Itu makna supaya kita faham aridi dengan zati. Maka kekal Allah ataupun dengan kata lain hak wajib akli itu wajib macam tu, wajib zati nama. Wajib yang bahasa yang jenis dia tak terima sebelah satu lagi tu, dia terima sebelah tu sebagai diri dia, jenis dia terima sebelah begitu. Ada Allah, wajib zati, jenis Allah ada, dia jenis ada. Kita ada, kita bukan jenis ada, dan jenis tak ada. Tetapi bila kita ada, nama ada aridi, kerana diadakan dia oleh Allah, dimengadakan dia oleh Allah. Maka perkara yang baqa zati tidak ada melainkan Allah Subhanahu wa taala dan sifat dia.
yang lain kekal, itu adalah kerana Allah mengekalkan dia. Mukhalafatuhu lil hawadith. Makna mukhalafatuhu lil hawadith, menyalahi atau bersalahan Allah lil hawadith. Di dalam bahasa Arab dia tulis lal hawadith, bagi tersilap lah. Lil hawadith, bagi segala yang baharu. Semua perkara yang baharu tak sama dengan Allah, Allah tak sama dengan segala yang baharu. Allah tak sama dengan bulan, tak sama dengan langit, tak sama dengan matahari, tak sama dengan manusia, semua tak, dengan hantu, dengan malaikat, semua Allah tak sama. Allah tak boleh nak kata jenis makhluk dia. Macam mana? Hak inilah kata wallahu alam, al-ajzu anil idraki idrak. Kita tak boleh faham dah. Kita hanya mengaku kata Allah ada, Allah sedia, dia tak serupa dengan perkara baru. Cukup kita. Itu akidah Islamiyah, sebagai basic sungguh. Tetapi mujassimah, ajaran mujassimah, ajaran orang yang mendakwa mengikut Al-Quran dan Al-Hadis, wal'iyadzabillah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Adam ala suratihi, di atas rupa Allah. Biasanya tak jauh jugalah kena bala ni. Di negara kita Singapura ni rasa apa, tak jauh jugalah bala ni masuk juga. Seluruh lah, seluruh. Kerana nak kemat dah. Kalau tak mari hak ni, dia tak kemat dunia. Dunia nak kemat, dia kena mari habis. Semua tu dia kena mari belaka, kemat lah. Kalau mari setengah-setengah, dia tak kemat. Rumah ni kalau kita duduk banyak ni tak utuh. Kalau pakak mari belaka ramah duduk sini, kapal apa turun sini, baru rumah ni utuh. Dia kena mari habis. Semut pun mari main naik atas ni, lembu pun naik atas ni, kambing naik atas ni, kapal naik atas ni, utuh. Utuh. Kerana dunia dia nak habis umur dia, yang mari belaka mari habis. Kalau ada setengah-setengah, dia tak kemat. Sebab tu dia tak habis lagi. Dajjal pun tak mari, dia tak kemat lagi lah. Mari siapa mari Dajjal mari tu, tu habis lah. Suk karuk, suk plesu dia panggil, habis. Kalau bahasa petani kata suk, sehabis-habis. Sehabis-habis plesu ke, kemat dia tak boleh hidup dah. Tak boleh. Kacau, kacau bilau birah. Sampai keluar buku, buku dibagi dengan percuma. Buku bertajuk Aqidatu Ahlil Iman fi Khalqi Adam ala Suratir Rahman. Nama buku ya. Aqidatu Ahlil Iman, pegangan orang yang beriman, fi khalqi Adam, pada menjadi oleh Allah akan Nabi Adam, ala Suratir Rahman, di atas rupa Allah nama Rahman. Itu nama tajuk buku. Isi kat dalamnya bawa mari hadis Bukhari, innallaha khalaqa Adam ala suratihi ala suratir Rahman. Allah buat tak Adam di atas rupa rupa Allah. Adam tu rupa Allah, bentuk Allah. Maka Adam bentuk Allah, kita ni anak tu Adam sama yalah. Mana Allah sama dengan kita. Wal iyadzabillah. Itu ajaran sesat. Ajaran tu ajaran mujassimah. Di ayat 3 Allah berjisim. Kita ni berjisim ni. Kita berjisim, berbentuk, berbody, ada bentuk begini. Dia panggil jisim. Allah bukan jisim. Macam mana? Wallahu alam. Kita tak boleh tahu hakikat zat Allah. Itu mukhalafatuh, ini nas dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad, hal ta'lamu lahu samiyya, la syarikalah, berbagai-bagailah yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Sebab apa? Kalau kita perhati di antara satunya sifat 20. Yang kedua, sifat Allah yang Allah sebut banyak di dalam Al-Quran, sifat Allah yang Allah sebut banyak dalam Nabi. Sebab apa? Dan sebab ini boleh kita ambil jadi asas, jadi dalil
jadi hujah di atas ulama menyabitkan sifat 20. Sebabnya orang kafir, kufar, orang-orang yang kafir dengan Allah Subhanahu wa taala, dia duk kufur dengan Allah di dalam tajuk itulah. Sebab tajuk orang kafir itulah yang Allah mari nak menerangkan dia. Dia bukan sebagaimana orang kafir duk kufur ni. Orang kafir dia kata Allah tak tahu. Dia nak lawan Allah, atau dia duk kufur. Maka Allah nak cerita dia tahu semua perkara. Dia kuasa buat semua perkara. Setengah orang kafir dia tanya, dia kata Tuhan dia ni daripada emas, daripada temaga, daripada perak. Allah Tuhanmu macam mana? Itulah Allah kata dia laisa kamitslihi syai', tak ada, bukan jenis, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayat Al-Quran bab mari. Maka kalau kita tengok orang kufur, berapa jenis kufur? Satu jenis orang kufur dia ingkar Allah, di mana Allah tak ada. Macam mana Allah? Sebab tu wajib kita mengaji sifat wujud. Supaya nak lepas daripada akidah kufur. Orang kufur kata Allah tak ada. Setengah daripada orang kufur dengan sifat kidam. Dia kata semua perkara baru ada. Dah Allah kidam, sedia ada. Baru boleh tolak kufur. Kalau tak belajar 20 ni, orang tu tak lepas pada kufur. Tak lepas pada kufur. Duduk di dalam akidah kufur. Akidah orang kafir, dia masuk. Bila 20 ni habis. Akidah orang kafir atas dunia ni habis. Tak ada. Dia jadi mukmin sungguh. Tu baru kenal Allah Subhanahu wa taala. Nama tak ingkar Allah. Di antara orang kafir Yahudi. Kafir Yahudi, dia mujassimah, dia kata Allah berjisim. Nak tolak akidah tu mukhalafatuhu lil hawadis. Wajib kita belajar mukhalafatuhu lil hawadis. Wajib kita i'tikad mukhalafatuhu lil hawadis. Begitulah seterusnya. Boleh faham? Qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu bin nafsi. Makna qiyamuhu bin nafsi, makna adanya Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya sendiri. Adanya Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya sendiri, tidak dengan mengada oleh yang lain, tidak dengan tumpang pada yang lain. Tadi tumpang tadi. Itu makna qiyamuhu bin nafsi. Tak seperti kita. Kita tak boleh panggil qiyamuhu bin nafsi sebab kita dengan sebab Allah mengada. Kita bukan jenis ada. Allah tak kena ada siapa mengada. Dengan zat dia jenis ada. Itu kata ada dia zati, ada dia jenis dia ada. Tak kena ada yang mengada. Wajib kita i'tikad begitu. Ada perkara jenis tu. Ya Allah, tak ada yang lain. La ilaha illallah jalah tu. Tidak ada Tuhan lain pada Allah. Yang lain pada Allah tidak qiyamuhu bin nafsi. Semua ada dengan mengadakan dia oleh yang lain, oleh Allah. Dan lagi pula ada pada yang lain. Masim, dia tak boleh ada sendiri dia mesti ada pada garam. Manis, dia mesti ada pada gula. Tak boleh ada dengan secara bin nafsi, dengan diri dia, dengan zat dia. Allah tidak seperti masim, manis, dan manis gula, dia tak seperti itu. Dan dia tidak seperti garam sendiri, dia tidak seperti gula, dia tidak seperti manusia. Manusia ada dia kena diadakan dia oleh yang lain, iaitu Allah. Begitu juga masim, gula dan upamanya. Allah dua. Lepas tak hubung kait ada dia tak ada pada yang lain, ada dia tidak dengan mengadakan dia oleh yang lain. Itu makna qiyamuhu bin nafsi, dua arti. Sebab tu Imam As-Sanusi kata ai la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassis. Allah tidak berhajat pada zat, Allah tidak berhajat kepada yang mengadakan.
Itu makna qiyamuhu bin nafsi. Wal wahdaniyatu, dan wahdaniyah. Wahdaniyah makna keasaannya, ataupun asa, keadaannya satu, tidak berbilang. Ini dipanggil ilmu tauhid. Akidah ahli iman, akidah orang yang beriman adalah akidah dia tauhid. Apa tauhid? Salah satu daripada sebab dipanggil tauhid kerana akidah dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. I'tikad kata Allah satu sahaja, tidak ada yang lain daripada Allah yang jadi Tuhan, yang lain daripada Allah yang sama dengan Allah, tak ada. Satu saja Tuhan, la ilaha illallah. Maka di sini orang ahli sunnah dia hurai wahdaniyah seperti tiga juga, terbit tiga tauhid dia, wahdaniyah dia tiga. Semacam orang mengaku dakwah salafi, dia bagi tauhid kepada tiga, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Tapi di sini ulama ahli sunnah dia bagi wahdaniyah kepada wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada af'al. Satu pada zat, satu pada sifat, satu pada af'al. Dengan secara ringkas, tidak ada zat yang lain daripada Allah. Tidak ada zat, tidak ada Tuhan yang lain pada Allah. Sifat, tidak ada sifat bagi yang lain pada Allah seperti sifat Allah. Satu pada perbuatan, tidak ada perbuatan bagi yang lain daripada Allah. Semua perbuatan daripada Allah. Langit, bumi, kayu, batu, bahkan bukan yang itu saja. Bahkan perbuatan yang nampak keluar daripada yang usaha, keluar daripada manusia, keluar daripada kita ini pun bukan perbuatan kita pada hakikat. Semua tu daripada Allah. Kita potong tali putus, kita buat bangunan, nampak kata kita perbuatan kita, bukan. Semua ni dipanggil perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita makan makanan kita kenyang, bila kita minum minuman puas dahaga, semua tu kenyang puas dahaga. Kita sakit kita makan ubat, sembuh semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bagi yang lain, tidak ada bagi makanan, tidak ada bagi minuman, tidak ada bagi ubat yang boleh mengesankan, tak ada. Hanya itu jadi punca, jadi sebab yang zahir bagi kita saja. Nama dia asbabul adiyah, sebab yang bahasa biasa, yang bahasa adat saja. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang mengada perbuatan itu. Itu wahdaniyah. Siapa-siapa yang mengatakan ada bagi yang lain perbuatan, maka ditilik. Sekiranya kalau dia i'tikad ada bagi yang lain pada Allah perbuatan dengan secara istiqlal, dengan secara terasing, tak masuk Allah, tak masuk apa, dialah boleh mengadakan, itu kafir wal iyadzabillah. Kalau ada bagi yang lain perbuatan dengan makna perbuatan dengan jalan usaha saja, hakikatnya bukan dia buat, itu tak ada masalah, betul. Itulah yang kita ahli sunnah wal jamaah. Ada bagi yang lain, ada bagi kita perbuatan dengan jalan kita usaha. Kita usaha, bahasa petani kata pisah. Boleh faham pisah? Kalau pisah kat sini kita asing, bukan pisah tanah. Kita nak bagi jadi roti, kita kamai-kamai, itu pisah. Usaha tu lah. Usaha tu sana dia panggil pisah. Pisah boleh jadi, pisah nak pecah, pisah nak ada pun pisah asing tu, satu daripadanya. Tapi jarak sedikit cakap sana pisah tu, dia kata asingkan. Itu wahdaniyah. Dari sini kalau kita nak pergi kepada satu tajuk yang lain, iaitu tajuk syirik, mesti juga kena faham. Kerana setengah daripada perkara yang silap faham dia adalah bab akidah, makna syirik, makna ibadah. Di antara perkara berlakunya tawasul syirik,
dan apa japi syirik. Kalau kat sana dia panggil satu lagi, minum air biasa ni yang dijapi oleh orang-orang alim, orang-orang waliullah, syirik. Itu hubung kait dengan sifat wahdaniyah. Orang belajar, mereka yang belajar tauhid uluhiyah, dia hukum syirik. Orang belajar tauhid wahdaniyah, dia tak hukum syirik. Jauh beza. Tu jauh. Orang belajar tauhid wahdaniyah tak syirik. Orang yang belajar tauhid uluhiyah syirik. Sebab tauhid uluhiyah yang berarti di sisi mereka kita tidak boleh sembah yang lain daripada Allah. Bila kita bertawasul, dia panggil kita sembah lain daripada Allah. Dia pergi kat sana, jauh dia pergi. Jauh. Pergi jauh betul tak apa, pergi jauh tu salah. Panggil salah di dalam agama. Ayat dia betul. Ayat dia panggil kaedah umum tu betul. Tapi bila juz'i dia panggil satu-satu tu salah. Boleh faham ke tak? Bandingnya begini. Kita orang mazhab Syafi'i, kita kata ular. Kalau petani tak kata ular. Faham ular? Menantai panjang melata itulah. Sana panggil ular. Kat sini ular. Sikit rambut sikit sana dia tak ada ujung dia ada. Ular tu binatang ular haram dimakan. Itu betul. Betul tu. Dia panggil kaedah umum. Tetapi bila kata ular ni haram dimakan, ular bersenuk sana dia panggil ular senuk nama dia. Hak senuk hak kembang itu. Ular kapak. Sini panggil ular kapak. Tak. Ular senuk, ular kapak, ular lidi, macam-macam jenis ular dia. Ular cedung senuk nama dia. Haram. Ular kapak haram. Ya. Kemudian yang masuk pula satu lagi, beluknya haram. Faham beluk? Tak faham juga. Beluk hak jenis ikan dalam sungai, air tawar, air bukan masim dia. Haram. Dengan sebab beluk dia kata ular. Itu salah. Salah di dalam juz'i dia. Salah dalam juz'i. Sebab beluk bukan ular. Beluk tu ikan. Satu jenis ikan. Begitu juga kata kita tak boleh sembah lain daripada Allah. Siapa sembah lain daripada Allah syirik. Betul? Betul. Tetapi kalau kata tawasul itu syirik kerana sembah lain daripada Allah, tak betul. Itu kata beluk haram. Tak betul aja tu. Itu juz'i dia salah. Kaedah kulliyah betul, ajza juz'i dia tu salah. Wal hayatu dan qudrah. Kalau Arab tu wahdaniyah wal hayatu. Sini orang Melayu jadi qudrah dulu. Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilm, hayah. Kalau orang Arab wal hayatu wal ilmu dulu. Tak ada masalah lah. Boleh jadi silap taik ke macam mana. Qudrah, wajib kita i'tikad Allah bersifat dengan qudrah. Qudrah ni bahasa Melayu kita sifat kekuasaan, sifat kuasa ataupun sifat kekuasaan. Almarhum pada dia tukar bahasa, dia kata pekuasa. Kerana dia kias dengan kata pendengar, pelihat, pecium, pekecap, perasa. Ada huruf po kat depan. Nama bagi mabda'. Nak boleh lihat ada pelihat. Nak boleh dengar ada pendengar. Nak boleh cium ada pecium. Oleh itu Allah kuasa. Nak boleh kuasa tu ada sifat perkuasa. Tu pada dia tukar bahasa. Dia bahasa Melayu. Tak salah. Tak salah. Tetapi ada orang kata salah.
Salah segi mana? Salah segi mana? Salah segi orang Melayu tak bercakap. Tak ada masalah kita nak bercakap. Kita nak bercakap situasi perbelanan, orang Melayu tak bercakap. Ada sini cakap situasi. Lokasi, orang Melayu cakap lokasi. Tak ada. Itu Anggris cakap tak ada. Tapi salah. Berdasar. Tak salah untuk nak bagi faham. Apa tu tak keluar daripada bahasa kita. Bahasa boleh kias. Ada. Nama dia istiqaq, dia panggil istiqaq. Apa kuasa, iradah, kehendak. Kalau kita nak tukar bahasa, tak mahu bahasa pada kita tukar bahasa kita. Seperti saya tukar misalnya sifat kuasa ataupun sifat kekuasaan. Boleh faham? Tak ada masalah. Boleh bawa hak baru pula macam mana? Tak ada masalah. Untuk sampai pada maksud bahasa kita ni sebagai wasilah buat tangga je. Kita nak tukar cakap Melayu cakap yang lain boleh. Tengok orang kat sini cakap Anggris. Tak ada masalah. Cakap bahasa ni wasilah, bukan asas. Cuma kalau di bab politik ya jadi asas. Bahasa ibunda, kalau hilang bahasa ibunda kita, hilanglah bahasa kita, hilang negara. Itu orang politik. Itu politik. Bukan masalah hak asal ada tak hilang. Iradah ilmu makna pengetahuan. Hayat tipe hidup, bukan hidup. Hidup itu samarah. Adapun sifat hak di sisi ahli sunnah perhidup. Satu sifat yang Allah hidup dengan dia. Kalau tak ada perhidup, Allah tidak hidup. Nama satu sifat. Sama tu pendengar yang Allah dengar dengan dia. Basar iaitu pelihat yang Allah lihat dengan dia. Kalam iaitu perkataan nafsi Allah Subhanahu wa taala. Kalam di sisi ahli sunnah wal jamaah iaitu perkataan nafsi, cakapan yang bangsa dalaman, yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara. Kaunuhu qadiran, keadaannya Allah yang bersifat dengan qudrat. Kaunuhu muridan, keadaannya Allah yang bersifat dengan iradah. Kaunuhu aliman, keadaan Allah yang bersifat dengan pengetahuan. Kaunuhu hayyan, keadaan Allah yang bersifat dengan perhidup. Kaunuhu sami'an, keadaan Allah yang bersifat dengan sama. Kaunuhu basiran, keadaan Allah yang bersifat dengan basar. Dan kaunuhu mutakalliman, keadaan Allah yang bersifat dengan sifat kalam nafsi. Tilik pada masa tu nampaknya kita tak boleh langkah dah lah, sikit lagi kita boleh 2-3 minit untuk sampai kepada fahuwa subhanahu wa ta'ala wajibul wujud. Fahadhihi 20 sifatan, al-ula nafsiyatun wal khamsatu ba'daha salbiyatun was sab'atu ba'daha sifatu ma'anin wallati ba'daha ma'nawiyatun. Ini sama kalau kita belajar akidah Sanusiyah ataupun mata Ummul Barahin, sama saja isi dia. Maka itulah 20 sifat yang telah tersebut tu 20 tu. Mula daripada wujud, kidam, baqa tu 20. Yang pertama ialah nafsiyah, itu diletak nama, diberi nama. Nama pada istilah ulama kalam wujud, nama sifat nafsiyah. Nafsiyah seperti kalam nafsi sama. Maksud ia nisbah di atas nafsun, sifat yang bangsa zat. Wujud sifat bangsa zat, yakni sifat ini tidak lain daripada zat. Kalau kita kata qudrat, qudrat sifat itu sifat yang bukan diri zat, sifat. Adapun wujud ni kira ya kata sifat, hakikat tak ada. Ada, maknanya ada kita. Ada kita ni apa? Putih kita ke? Bukan. Tinggi kita ke? Bukan. Ada kita. Itu sifat yang bahasa zat. Tidak ada yang lebih daripada zat. Itu maksud. Tidak ada lebih pada zat. Bersalahan kalau kata kita putih, kita kelabu, kita hitam. Hitam kita, kelabu kita, putih kita tu satu color kita, bukan diri kita betul-betul, color yang ada di badan kita. Dia panggil satu sifat yang lebih pada zat.
Yang lebih ni tak ada ni sifat nafsiyah yang bahasa zat betul. Tidak ada yang lebih pada zat. Dan yang keduanya, 5 sifat setelah itu ialah salbiyah. Selepas itu sifat salbiyah, sifat yang bangsa ternapi. Yang ni sifat yang maknanya ternapi barang tak layak pada Allah. Supaya mudah, sifat yang maksudnya tidak. Kidam, maksud kidam apa? Tidak ada permulaan. Baka, maksud baka apa? Tidak binasa. Maksud mukhalafah apa? Tidak serupa. Maksud wahdaniyah apa? Tidak berbilang. Maksud qiyamuhu binafsih, tidak berhajat kepada yang lain. Sifat bila makna dia maksud dia tidak, bahasa Arab panggil begitu salbi. Mudahnya kalau bahasa kita Singapura, bahasa Inggeris lah. Ya, kita ada dua kan? Ada positif, ada negatif. Salbi ni apa? Negatif. Salbi dia panggil. Hak sifat yang bahasa negatif. Yang bahasa tidak. Tetapi bukan negatif sifat. Makna dia tu. Sifat ni sabit. Allah sifat dengan kidam. Hak negatifnya apa? Permulaan dia. Tidak ada permulaan baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak binasa baginya Allah. Tak binasanya. Tak binasa. Tu nama yang bahasa napi. Sifat ni bukan ada je kak. Kidam bukan ada. Dari mana? Kidam, kita nak tahu kidam ni ialah satu perkara yang ada. Kidam ini yang kuasa. Kidam ini yang berilmu. Tak boleh. Tak boleh. Dia benda sungguh saja. 7 sifat setelah itu, selepas daripada 5 tu, 6 dengan wujud, ialah sifat ma'ani. Sifat ni nama dia sifat ma'ani. Sifat makna, sifat bangsa ada. Seperti kalau banding manusia ni putih hitam tu. Maka kuasa ni boleh kata kidam. Sifat perkuasa boleh kata kidam. Sifat perkuasa boleh kata baka. Maka sifat ma'ani, sifat jenis tu. Sebab tak kata sewaktu itu putih, melainkan ada kala putih pada dia. Tak dikata sewaktu itu panas, melainkan panas ada pada dia. Begitulah. Allah qadir, tidak kata qadir, melainkan zat yang ada qudrat padanya. Itu di sisi ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan yang setelah itu, yang 7 setelah itu ialah ma'nawiyah. Nama sifat ma'nawiyah. Kaunuhu qadiran hingga akhir, nama sifat bangsa ma'ani. Ma'nawiyah sifat bangsa ma'ani. Yakni bila sabit ma'ani, sabitlah dia. Bila sabit qudrat pada zat, boleh kita kata zat tu kaunuhu qadiran. Itu nama ma'nawiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Fahuwa subhanahu wa ta'ala wajibul wujud qadimun baqin. Wallahu alam. Pada jam 9 pagi hingga 2.30 petang. Pukul 3 onwards tu ada program lain. Jadi pukul 9 sampai 2.30. Mungkin anda rasa elok kita khatamkan esok. Dan kalau sempat yang tajuk lagi satu lah. Dan juga selepas tu babang mungkin di insyaAllah di Masjid Ba'ali Maghrib onwards lah. Ada ratib dan kemudian insyaAllah babang